Aina menuju ke katil untuk ambil anak dia. Berderau darah Aina bila ternampak seorang perempuan tua yang entah dari mana muncul tengah duduk atas katil sambil pegang bayi dia. Perempuan tua tu bersuara, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab ada klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Okey, dalam video kali ni saya akan kongsikan pengalaman pelik yang dialami oleh Aina ketika dia terperangkap di alam gaib yang berada dalam rumah sewa dia sendiri. Nak tahu cerita dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Yang belum subscribe, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Pada yang nak join grup Telegram saya ada letakkan link dekat bawah. Okey, macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat Nuri Mubin dulu. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Peristiwa ni terjadi kepada Aina berlaku pada tahun 2009. Masa tu suami Aina ni diarahkan berpindah kerja dari Segamat ke Pasir Gudang. Disebabkan Aina ni sarap mengandung dan urusan berhenti kerja dia masih belum diluluskan, jadi dia tak ikut suami dia berpindah. Sebaliknya tinggal dekat rumah mereka dekat Segamat. Bila dah dapat cari rumah sewa dekat Taman Kota Masai, suami Aina ni asyik telefon dia suruh dia datang ke sana. Susah katanya tinggal seorang-seorang kat sana. 2 minggu lepas bersalin, walaupun masih dalam pantang, Aina naik teksi ke sana dan cari rumah sewa suami. Berdasarkan alamat yang diberikan, Aina sengaja tak nak telefon suami dia sebab nak buat kejutan katanya. Sampai sana, Aina tengok rumah sewa suami dia tak berkunci. Pagar dengan pintu rumah terbuka. Aina fikir mungkin suami dia dah terlambat nak pergi kerja sampai lupa nak kunci pintu kan. Dia pun masuklah ke dalam rumah tu. Cantik juga susunan perabot dalam rumah sewa ni, sebab masa berpindah ke sini dulu, suami dia hanya bawa tikar, bantal dan beberapa keperluan asas je. Mungkin tuan rumah sengaja letakkan barang-barang tu untuk keselesaan penyewa, fikir Aina. Aina duduk dalam bilik tunggu suami dia pulang. Hinggalah lewat malam. Sepanjang tempoh tu, Aina terasa macam ada kelibat manusia lalu dekat belakang dia dan terasa ada seseorang yang sentiasa perhati gerak-geri dia. Tapi setiap kali dia menoleh, tak nampak apa-apa pula. Aina tak dapat tidur sebab gelisah dan tak sedap hati. Sampai pukul 1 pagi barulah dia dengar bunyi kereta suami dia sampai. Bayi dia dah tidur dah. Jadi Aina keluar dari bilik nak sambut si suami dia dah. Nak peluk sebab dah hampir 3 bulan mereka tak jumpa. Masa Aina bersalin dekat Segamat pun suami dia tak dapat cuti. Tapi yang peliknya, suami Aina langsung tak pedulikan dia. Buat hal sendiri je, asyik main telefon sampai tertidur atas sofa, seolah-olah Aina tak wujud dekat dalam rumah tu. Bila dah buat tak boleh macam tu, Aina merajuk lah. Dia rasa sedih sangat. Dah lah suami dia tak ada masa dia bersalin. Bila datang sini, buat tak peduli langsung pula. Disebabkan bayi dia menangis, Aina terus dodoi dan bagi susu dalam bilik. Akhirnya dia tertidur dalam keletihan dan kesedihan tu. Esok paginya, bila bangun dari tidur, suami dia dah pergi kerja. Kemudian Aina terdengar bunyi penjual ikan dekat luar. Ingat nak beli sikit buat lauk. Bila Aina keluar rumah, dia senyumlah pada jiran-jiran setempat yang keluar dari rumah untuk beli ikan
sama. Tapi seorang pun tak indahkan dia. Sombongnya orang bandar, buat malu aku je katanya. Dahlah suami tak bertegur. Ditambah pula dengan sikap jiran yang macam ni, bertambah sayu hati Aina. Sengaja Aina biarkan jiran-jiran beredar terlebih dulu, barulah dipilih ikan dan sayur. Pakcik penjual ikan tu tengok Aina dengan pandangan yang pelik. Dia tanya tinggal dekat mana. Aina tunjuklah rumah sewa dia tu lah. Kemudian pakcik tu renung lama ke arah rumah sewa tu dan cepat-cepat berlalu pergi tanpa ambil duit yang Aina hulur untuk bayar harga ikan dan sayur yang dia beli tu. Petang tu suami Aina pulang awal, tapi perangainya tetap sama, selamba je macam orang tak ada perasaan. Dia begitu asyik dengan telefon bimbit dia. Malah masa bayi mereka menangis dengan kuat pun, suami Aina hanya pandang ke arah bilik tidur, tempat Aina dan bayi dia berada. Suami Aina macam orang bingung dan kemudian cepat-cepat keluar dari rumah, entah nak ke mana. Aina menjerit macam orang histeria sebab sakit hati dengan sikap suami dia. Hati terlalu sakit. Aina terus kemas semua barang-barang dan bertekad untuk balik ke Segamat hari tu juga. Selesai berkemas, Aina menuju ke katil untuk ambil anak dia. Berderau darah Aina bila ternampak seorang perempuan tua yang entah dari mana muncul tengah duduk atas katil sambil pegang bayi dia. Perempuan tua tu bersuara, "Kamu tak boleh pergi. Kamu kena duduk sini dengan aku." "Siapa awak?" "Bagi balik anak saya. Saya nak keluar dari sini." Bila Aina datang dekat nak ambil bayi dia tu, perempuan tu bangun dan ketawa. Bayi Aina menangis dengan kuat dalam pelukan perempuan tua tu. Aina cuba rampas bayi dia, tapi perempuan tua tu tolak Aina sampai tersembam dekat penjuru katil. Kemudian dia hantukkan kepala Aina dekat bucu katil hingga darah yang merecik dekat dahi mengalir hingga ke bibir. Allah saja yang tahu betapa takut dan sakitnya masa tu. Tapi Aina bertekad nak rampas bayi dia dari perempuan tua tu. Tak lama kemudian, Aina terdengar suara suami dia nak masuk bilik. Dah balik rumah. Dia datang dengan seorang lelaki yang Aina pernah nampak sebelum ni, pakcik penjual sayur. Mereka berdua berbual sesuatu yang kurang jelas. Masa tu juga perempuan tua tu kelihatan semakin agresif dan gelisah dan terus serang si Aina ni. Aina berteriak, "Abang, selamatkan anak kita!" Lepas je Aina berteriak, kepala dia dihantuk kuat dan kemudian Aina tak ingat apa-apa lagi. Semuanya jadi kelam dan gelap. Aina tak tahu berapa lama dia tak sedarkan diri. Masa Aina buka mata, suami dia tengah usap kepala dia yang dah pun berbalut tu. Aina tanya kenapa sebelum ni suami dia tak hiraukan dia dan bayi mereka. Suami Aina pandang dia dengan pandangan yang pelik dan beritahu dia memang tak nampak dan tak tahu langsung tentang kewujudan Aina dekat rumah sewa dia tu. Setiap kali suami dia masuk ke dalam rumah, telinganya macam terdengar suara Aina dan suara tangisan bayi. Tapi dia ingat itu cuma ilusi semata-mata sebab terlalu rindukan isteri dan anak dia. Sebab itulah suami dia berkali-kali cuba telefon Aina, tapi talian tak dapat dihubungi. Dia dah kirim berpuluh-puluh mesej pada Aina, satu pun tak dibalas. Setelah suami Aina hubungi ibu bapa Aina dekat Segamat, barulah dia tahu dah seminggu Aina pergi ke Pasir Gudang. Suami dia dah buat laporan polis atas kehilangan Aina dan bayi mereka. Menurut suami Aina lagi, dia terserempak dengan pakcik penjual sayur masa nak keluar dari rumah. Rupa-rupanya pakcik tu datang balik ke rumah sewa mereka nak bantu Aina sebab masa Aina beli barang, dia tengok keadaan Aina terlalu pucat dan pakcik tu nampak ada dua lembaga bertinggi atas bahu Aina. Semua jiran Aina pula memang tak nampak dan tak tahu kewujudan Aina masa tu. Apa yang sebenarnya berlaku? Pakcik tu bagi tahu sebenarnya Aina terperangkap di alam gaib yang wujud dalam rumah sewa tu. Makhluk dari alam tu tengah berusaha merantai diri Aina supaya terus kekal dalam dunia mereka. Mulanya memang susah Aina nak percaya, tapi bukti yang ada membuatkan Aina terpaku. Kemudian Aina periksa telefon dia. Ada banyak rekod panggilan dan mesej dari suami dia, sedangkan telefon dia langsung tak berbunyi sepanjang berada dalam rumah sewa tu. Menurut doktor, kepala Aina yang cedera tu berpunca daripada hentakan seseorang yang kuat. Sebaik keluar dari hospital, suami Aina bawa dia dan anak mereka berpindah ke tempat lain sebab dah trauma dengan kejadian yang berlaku. Dia tak nak kejadian yang lebih buruk menimpa mereka semua. Pakcik penjual sayur tu sekarang dah jadi sebahagian daripada keluarga angkat mereka dan banyak bimbing mereka supaya perbanyakkan amalan zikir, solat dan bacaan Al-Quran bagi mengelakkan gangguan syaitan dan untuk keselamatan hidup di dunia dan akhirat.
Alright, itu dia kisah Aina yang terperangkap di alam gaib. Kalau anda ada kisah seram yang nak dikongsikan, boleh hantarkan ke alamat email di bawah. Jangan lupa like, komen dan share video ni. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosa.